غفار يمحو الذنوب ما لي رب سواه نور يهدي القلوب يا الله عبد كثر الذنوب زادت حولي كروبي منك إليك غروبي يا الله لا تحرمني نعيما لا تتركني سويما يا منان الرحيم يا الله أنت العلي القدير العظيم يا الله أنت السميع البصير العليم يا الله أنت العلي القدير العظيم يا الله أنت السميع البصير العليم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat malam. InsyaAllah kita live seketika malam ni. Kita cakap pasal mungkin persiapan ke, soalan-soalan ke nak tanya. Tak ada matlamat sangat lah malam ni. Setakat tak cukup-cukupkan kota perbualan insyaAllah. Okay. Jadi siapa-siapa yang ada perkara-perkara yang nak dibincangkan, boleh drop soalan dekat bawah. Tadi ada komen orang minta doa. Siti Nazrul, mohon doa kan ayah saya beliau jatuh di Johor dan menetap di sana. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan. Dan saya doakan mudah-mudahan dia sihat dan cepat baik dan Allah lindungi dia insyaAllah. Doakan sama-sama ya. Baik. So Alhamdulillah, apa khabar semua orang? Bagaimana persiapan? Kena ingat walaupun sudah lepas 27, tetapi kita masih lagi dalam quest mencari Lailatul Qadar lah. Jadi tak semestinya habis saja 27 dan lepas tu kita tak buat apa-apa, kita relax. Tapi sebenarnya sampai malam Hari Raya lah. Jadi marilah kita sama-sama buat benda yang baik lah insyaAllah, untuk kita diberkati kalau usaha kita insyaAllah. Okay, siapa-siapa ada soalan, jom kita boleh bincang-bincang santai-santai malam ni dengan saya, Ustazah Fatin Afika. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih semua dah like IG Ustazah Fatin Afika. Saya tengok dah nak dekat 5,000 lah. Alhamdulillah, that's good. Benda baik ni kena share insyaAllah. Okay, so tip untuk istiqamah Ustazah tanya saya, kena apa nama dia, kena tanamkan niat lah untuk buat benda ini dengan baik. Kenapa kita buat matlamat? Saya rasa Ustazah punya sharing bagus dan saya rasa banyak orang boleh manfaat. Jadi kalau Ustazah boleh teruskan share selepas Hari Raya nanti, selepas Hari Raya nanti, rasa banyak orang yang akan ambil manfaat. Saya doakan mudah-mudahan Ustazah dipermudahkan urusan, sentiasa berada di belakang adik-adik kita yang balik ni insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan untuk istiqamah. Saya punya social media, saya aturkan dia setiap hari mesti ada some posting untuk dia bergerak, dan dia tak stagnan lah. Jadi setiap hari sama ada pergi posting IG ke, pergi posting live ke apa ke, jadi kita buat. Jadi dengan niat satu benda adalah sebab bila kita jadikan ni sebagai medan dakwah kita kan, jadi kita kena ada interactions lah. Jadi saya dapat tahu Ustazah pun kena kena kacau-kacau dekat dalam IG. Tolong jangan kacau kacau aku. Kacau korang baru tahu So saya pun banyak Ustazah, tak apa. Ini part and parcel lah bila orang banyak follow kita kan.
Lepas tu diorang akan kacau-kacau kita. Saya punya tu senang saja. Kalau rasa macam dah threatening sangat, saya block. Saya block. I don't care about how many followers that I get. But more importantly, I got macam real followers lah. Tu kalau macam old money collector ke follow saya tu, saya block straight. Sebab I'm not here to to entertain numbers of followers. Nak real followers, organic followers. Paling penting sekali kita address kita punya target. Content pillar dah bagus, Alhamdulillah, so good. You focus on Al-Quran for beginning, dan lepas tu kita develop kepada idea-idea yang lain sampai nanti bila ada momentum, nanti insyaAllah mudah-mudahan satu hari nanti akan, saya doakan mudah-mudahan lebih baik daripada perkongsian yang saya buat lah, insyaAllah. Mudah-mudahan saya ada belief yang ustaz-ustaz kita pada masa ini lebih baik daripada apa yang saya buat. Diorang punya diorang punya idea, diorang punya cara technological punya grasp is way more further advanced daripada kita. Jadi please use that as an ammo of strength. InsyaAllah kita akan sentiasa menyokong, dan kena ingat satu benda, semua yang kita buat mesti ada orang tak suka, confirm. Okay, so gitulah insyaAllah. Ustaz ada thought to move to Spotify on your dakwah ceramah in the future? Maybe perhaps. So what happened is now currently, because I'm leading a company of digital media, so content saya tidak saya punya company currently, what happened is that tidak begitu development of Ustaz Zaid. So dia bukan brand Ustaz Zaid, the brand of a company that give social media punya support, event management and everything. So kita lebih kepada membina the team supaya team dia dapat berkhidmat. So you can see on my IG, the company was supposedly to be a legit professional company. So dia bukan company yang nak jual saya sebagai individual. So dia bukan company Ustaz Zahid, dia adalah satu company yang very professional. Dan kita ada peralatan yang Alhamdulillah sangat baik. Dan insyaAllah pada masa akan datang, what happen is that kita akan, kalau Allah SWT izinkan, dan develop brand ni lah. Sebab saya fikir macam gini, kalau bina brand ni sahaja, apa sangat ilmu saya ni, sedikit tak banyak lah kan. Tapi kalau bina satu kekuatan, satu company, saya dapat highlightkan semua effort daripada ustaz-ustaz. Sebab saya rasa ada banyak orang lagi yang lebih banyak content, lebih baik content. Sebab tu apa yang you tengok sekarang, kita banyak buat program-program, dan kita bantu support media rakan-rakan Satizah kita. Salam SG, Alhamdulillah. So my company is currently running Salam SG punya social media marketing. So lagi nampak posting-posting semua adalah daripada my company, Alhamdulillah. So this is what we do. Kita buat kerja-kerja background, kita buat kerja-kerja belakang. Sebab tu bila saya perkenalkan Satizah muda, itu untuk masa depan lah, untuk masa depan. Sebab tak lama kot kita ada dekat sini, sekejap je lah. I think that the younger Asatiza can have a lot of more good material, good content yang memerlukan sedikit push. I'm here to push, I'm here to help. Please go further than me, please go better than me, go further than me, insyaAllah. Alright, so business ni bukan untuk develop this personal, but to develop a system. So building a legacy, not building a building a portfolio of myself, but I'm building a portfolio of my company, Alhamdulillah. So gitulah cerita dia, Alhamdulillah. Syukran, thank you, Alhamdulillah. My utmost honor to do it. So kalau you kenal ada ustaz-ustaz yang underrated, message lah. Orang buat makanan underrated, dan saya mungkin buat ustaz-ustaz muda-muda yang underrated, yang bagus. Ada few yang message saya. InsyaAllah kalau ada time saya akan buat lagi. Tapi macam gitulah, dia cipta content ni kan, dia tidak boleh suka-suka
ada content you push everything. Dia tak boleh kan you and dia tengok where you going, macam mana content you dan sebagainya. So insyaAllah Allah SWT izinkan kita akan buat. It takes time because currently what happens is that my support team saya, staff saya semua tengah buat benda lain. So my personal video semua I edit sendirilah. So tengok saya punya saya punya benda-benda semua saya edit live first time buka so, kalau buka saya punya saya punya ni tu semua saya punya editing punya tool semua dekat dalam sini. Okay, so semua editing tool, microphone, videos. Ni belakang tu nampak lampu. So alhamdulillah because we run legit photography company, so support saya alhamdulillah okay. Tapi bila benda ni buat balik dekat rumah, kita kena buat sendirilah. So memang orang cakap serius memang lah, sebab it's a business. So very 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 serious. Tapi business dia bukan untuk membina saya sebagai seorang start. Business dia adalah untuk membina satu business yang dapat ada folio ada sistem yang baik untuk support. Alhamdulillah setiap hari kita support program orang, kita do social marketing, kita do social media marketing kepada orang-orang semua. So it's like lah. Okay, lampu ni filter. So nak tengok bilik ni saya tak pernah, so first time korang tengok lah, memang berterabur lah. So laptop, very simple laptop. So saya tengah on the way to buy my latest laptop sebab dia dah 2012. So nanti kita akan tukar kepada laptop yang lebih baru, InsyaAllah. So dekat belakang tu lampu, kat atas tu ada satu lampu yang lain. Ni lampu. Okay, so dua lampu. Kat depan ni lampu. So lampu, alright. Kat belakang set up lampu satu untuk background. Kat situ ada lampu TV, lampu. Dan ni, so buka ni semua barang-barang editing, microphones C07, AG06 controller, mixer, ini earpods, ini background, dan splitter, wires, macam-macam lah dalam. Apple TV. So gimbal untuk recording. It's a full production punya ni, alhamdulillah. Dan saya di luar sana disupport oleh event company, production company yang memberikan saya support secara event. So ketika kita buat event live dan sebagainya, kita ada full coverage, full system, full PA system, cameras, switcher dan sebagainya lah. Jadi alhamdulillah itu kerja dakwah. Sebab ni musim zaman dakwah, jadi kita kena buat dakwah bagi ikut daripada zaman lah, insyaAllah. Alright, saya terima kasih kepada semua orang yang sokong. Ada barang-barang dekat dalam tadi orang kasih, orang tengok kita punya effort, jadi kata ustaz dapat pahala. So ada sebagian orang kasih, macam ni AG06 ni. So di mixer ni orang kasih tadi tu, alhamdulillah. So di mixer untuk kita mix kita punya suara, masuk ke dalam laptop, nanti dia mix kan kita punya suara, alhamdulillah, untuk recording dan sebagainya. So itulah. Okay. So usually kalau kita record simple-simple macam ni, saya tak pakai mixer, saya terus pakai earpod masuk dekat dalam. Tapi kalau recording yang biasa, untuk stream masuk dekat dalam sini, kita gunakan this camera to iPhone to camera. Kemudian ada this wireless mic, saya pakai Rode Go untuk recording system. Okay, so this is alhamdulillah. So why I do this is because simply I learn from my masyayikh that kerja profesional. Mengajar agama adalah tanggungjawab. Jadi saya punya professional work is that I run this company. Alhamdulillah, the company do digital media support. Dakwah saya adalah tanggungjawab saya secara peribadi.
Jadi syukur pada Allah yang telah memberikan rezeki untuk kita set up the company dan apa semua. Alhamdulillah. Tujuan dia satu lah, untuk kita khidmat ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, alhamdulillah. Okay, tanya soalan. Saya tengok dekat dalam sini. Good. This is a nice question. Yeah, this is a nice question. Alhamdulillah. Okay, Care to explain more about Allah Subhanahu Wa Taala as the script writer and us as the actors. Okay. Saya gunakan analogi ni, dia bukan nak cakap dia tu script writer tau, tapi saya gunakan analogi. Analogi dia adalah bila saya gunakan iradah. Konsep iradah Tuhan tu, maksudnya Tuhan punya kemahuan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nakkan sesuatu tu namanya iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Tuhan itu idza arada, ketika dia mahukan sesuatu terjadi, an yaqula lahu kun fayakun, maka dia kata jadi maka jadilah kan. So importantly one must know, innama amruhu idza arada syai'an. Tuhan itu bila nak sesuatu, an yaqula lahu, maka dia kata jadi maka. So ulama kata bila Tuhan nakkan sesuatu pun Tuhan buat, iaitu Tuhan buat. Jadi kita ni nak belajar pertama sekali daripada ayat ni, when you want something, you must do it to achieve it. Okay? When Tuhan, if innama amruhu idza arada, when he wants something, maka he say. So ulama kata macam itulah. So ketika kita ada kemahuan dalam hati, we must do something about it. Kalau tak buat, dia tak jadilah. Faham tak? Tuhan sendiri ada iradah, iradah dia je nak kena cakap jadi maka jadilah. So the iradah must be accompanied by effort, by doing. Mesti buat. Kalau tak buat, dia tak jadi. Okay, so I do an analogy bahawa Allah SWT apabila ada iradah kan, ketika Tuhan ada kemahuan dia untuk terjadi sesuatu perkara itu, maka kepada manusia ni dia ada konsep free will untuk melakukan perkara itu ataupun tidak. Itu namanya ikhtiar. Sebab ada dalam kitab Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Al-Insanu Musayyar Al-Mukhayyar, adakah manusia ni semua benda macam puppet, dia tak boleh buat apa-apa. Ada sebahagian ulama berkatakan macam itu, kerana Allah menginginkan sesuatu dan Allah mengizinkan sesuatu untuk terjadi, jadi manusia ni macam puppet, dia tak buat apa-apa sebab semua benda. Tapi saya tidak begitu setuju dengan idea tersebut. Pada saya adalah ketika manusia ada konsep free will untuk melakukan sesuatu benda itu dengan dia punya akal yang telah Allah kurniakan ni, maka saya gunakan saya gunakan analogi. Ketika ada script writer tulis sinopsis, kemudian dia serahkan skrip itu kepada pelakon. Okay, enough with the synopsis, with the apa. Now I tell you, when the synopsis has been given kan, ultimately yang bring the script untuk jalan hidup ke tidak adalah actor. Script writer hebat macam mana pun, actor kalau kayu pun tak jadi. Macam gitu lah. Actor bagus macam mana pun, kalau script writer tak bagus pun jadi buruk. Maka Tuhan sebagai, saya gunakan analogi, Tuhan tu sebagai synopsis maker dan script writer. Apabila kasihkan kepada kita sinopsis kehidupan kita, apabila memberikan kita skrip yang kita hendak lakukan ni, jawapan dia adalah sama ada benda itu jadi ataupun tidak adalah keputusan daripada kita yang melakonkan senario dan juga role kita. Saya tulis skrip, saya kasih dekat aktor. Aktor tu yang akan merealisasikan tujuan saya tulis skrip. Saya boleh cakap aku nak macam gini, kena jadi macam gini, kena lakonkan macam gini. Tapi kalau pelakon tak nak buat, kalau pelakon tak mampu buat ataupun sengaja tak nak buat, maka macam gitulah dengan kehidupan kita. Tu yang saya gunakan idea ataupun analogi bahawa kehidupan kita ni macam kita melakonkan satu sinopsis yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam diri kita. Dan tidak pernah Tuhan letakkan sinopsis yang buruk. Cuma kita yang meletakkan diri kita kepada situasi tersebut lah. Allah letakkan, okay, kau punya hidup derita, kau punya hidup banyak cabaran, challenge, lakonkan sebagai orang yang challenge, susah hidup, jadi orang miskin, jadi apa kan Tuhan kan. Tapi ultimately kena tahu bahawa semua ini adalah it is a job. It is a role that you need to. At the very end of the day, you will be remunerated lah.
mengikut dengan kekuatan dan juga dengan cara kita deliver role kita lah dalam muka bumi ni. Kalau kita berlakon bagus, silap-silap bos boleh kasih kita apa nama dia, extra punya income kan, extra punya apa nama dia, remuneration. Dia ni berlakon bagus, mari kita tambah dia punya insentif macam gitulah. Tapi kalau dia ni tak boleh deliver lah, meripik lah, mari kita potong gaji dia. So that is what I think and how I do about the script writers and actors. Okay, tu je, simple. My partner is born half Chinese, half Malay. I find it tough to advise to pray. Okay, good. It's not the issue of Chinese ke, Malay ke, apa ke. Sebab introducing faith ni satu hal. Okay, beriman tu satu hal. Sebab dia adalah amalan hati. Dia amalan hati. Cuma isu dia dekat sini adalah amalan hati kita tu muqtarinan dengan amal. So ketika kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga kena buat sesuatu yang dipanggil sebagai amal lah. Amal tu adalah puasa, zakat, haji, semayang dan sebagainya. Yang menjadi permasalahan adalah nak iman dekat dalam ni barangkali senang, tetapi apabila dia muqtarinan dengan amal, perbuatan ni dia bersangkut paut dengan energy, dengan emotional balance, dengan nak ke tidak, dengan malas, dengan macam-macam. So dia macam-macam isu. So what I need you to do now is that you must first kali be patient. Second, invest some time to know the root cause. What is the real problem? Apa masalah dia? Sebab kadang-kadang bukan masalah iman, kadang-kadang bukan masalah upbringing, kadang-kadang masalah malas. Kalau masalah malas, ada jawapan lain. Kadang-kadang masalah tidak beriman, ada cara dengan tak beriman. Kadang-kadang ada masalah timing, boleh jawab. So sampai kita jumpa apakah masalah dia. Sebab tu kita ni, permasalahan dengan diri kita ni, kita apabila tengok masalah, kita cuba selesaikan masalah, tetapi kita lupa nak cari root of the problem. That is when you think that is a problem, whereas it is not the problem. Kita rasa itu masalah, tapi that is not the masalah. Alright? So what you need to do is that invest some time to talk to your partner, give her some time, trust her, give her some space, kemudian pelan-pelan diagnose apakah masalah yang sebenarnya dialami. Lepas itu barulah pelan-pelan kita memperkenalkan balik. Okay, ini ingat satu benda, perjalanan ni jauh, dia bukan nak cepat-cepat. Dia tak pernah cepat-cepat. Dia always pelan-pelan, gradual. So slow lah, jangan kelang kabut. Tidak semestinya dia tak baik hari ini, dia tidak baik masa akan datang. Berapa banyak orang yang baik pada masa akan datang berasal daripada keburukan masa lalu. Berapa banyak orang juga buruk pada masa akan datang, tapi baik pada masa lalu. Jadi dia always ada two sides. Yang penting adalah kita keep momentum dia tenang. Jangan sampai dia spike, turun pun spike. Jadi kita nak slow and steady, pelan-pelan. Alright? Okay, insyaAllah. Ada doa untuk tenangkan hati. Hati tengah berserabut. Ya, baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. So surah ni diamalkan untuk menenangkan hati. Okay, alam nashrah laka sadrak. Good. Solat hari raya di rumah imam boleh baca dengan kuat? Boleh? So hari raya nanti hari Minggu kan. So abang-abang selamatlah. Tak pernah dalam sejarah korang ingat korang boleh imamkan sembahyang hari raya, betul tak? Jadi ni dalam sejarah semua orang akan mengimamkan. Baru korang tahu susah, nervous. Orang baru ada 3-4 orang kat belakang, kita orang imam, susah betul tak? Angkat takbir nak kena kira Allahu Akbar. Susah. Sekarang silakan. Okay? Baik.
So lepas daripada takbir, semayang, buka TV dengan khutbah. Kalau boleh khutbah sendiri, khutbah sendiri. Lebih elok boleh khutbah sendiri. Okay, dia cara-cara dia ada di Salam SG TV. Boleh tengok cara-cara dia. Is it true that when we feel that we were being tested, aren't being tested by Allah SWT, is the one, is it actually a test from Allah Subhanahu Wa Taala? If it's actually a test from Allah SWT to see if we remember Him. Good. I always see this lah, bahawa test of Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia setiap sesuatu yang terjadi kepada diri kita, setiap sesuatu, setiap step dalam kehidupan kita merupakan dia, saya tak namakan dia actually test lah. Dia okay, kita test pun gitu, kita ada test besar, kita ada test kecil. Okay, kita ada CA, kita ada exam, prelims, so kita ada macam-macam test, bukan satu je. Jadi ketika kita rasa kita tidak tested tu pun adalah sebenarnya test lah. Sebab banyak kali kita ingat kesakitan kita merupakan cabaran, tapi sebenarnya ketidaksakitan kita tu lagi cabaran besar, lagi cabaran. Sebab orang sakit senang balik pada Allah SWT, orang tak sakit yang lupa pada Allah SWT. Jadi itu merupakan satu ujian juga, ujian untuk sama ada kita bersyukur ataupun tidak. Dan itu bila kita lihat, bila ulama letak macam asyik bahagia kan, ulama-ulama semua takut saya cakap asyik bahagia ni bila pula nak datang. Jadi barangkali juga apabila kita merasakan bahawa kita tak dapat ujian, merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena tahu satu benda, baca ujian ni kan, dia test ni. Maksud kita kalau baca ujian ni kita rasa benda tu negatif. Tahu tak kenapa kita rasa ujian ni negatif? Senang, sebab kita tak prepare. Sebab kita takut kita tak dapat jawab. Tapi kan, kita kalau pergi exam, kita ada kawan-kawan kita yang pandai kan. Mereka tak sabar-sabar nak masuk kan. Maksudnya bila dah duduk jawapan, tak sabar-sabar nak keluar. Simple, because diorang dah tahu, diorang dah prepare, sebab tu diorang tak heran. Kan, ada kawan-kawan saya yang pandai-pandai macam itu kan. Ustaz masuk, okay dah, tutup buku, Ustaz test. Dia dah siap, jadi dia tunggu. Dia jawab. Senang je dia jawab. Yang sakit hati dengan test ni, biasanya yang tak buat persiapan lah. Macam kita ni. Sebab tu kita sakit hati kan. Tapi kalau kita siap, kita mengalu-alukan, bila Ustaz nak tanya aku soalan ni bila cikgu kita nak tanya soalan ni, aku dah prepare dah ni, tanyalah. Jadi orang tak pernah menderita dengan soalan, orang menderita kerana salah menjawab soalan. Okay, good. What can a woman having menses do to observe experience of Lailatul Qadar? Okay, saya in view that orang-orang yang sedang menses tidak membaca Al-Quran. Of course ada view-view yang berbeza. Saya view bahawa kalau sekiranya dia nak membaca Al-Quran, dia baca apa yang dia dah hafal. Dia dah hafal untuk mengulang-ulang hafalan dia. Macam you hafal Qul Huwallahu Ahad, you nak baca untuk mengulang-ulang bacaan tersebut, tak ada masalah. Tetapi untuk pegang, saya tidak bersetuju dengan pendapat boleh. Saya lebih cenderung kepada tak boleh. Dan banyak orang akan rasa macam leave out saya nak bilang kepada semua orang, terutama kepada semua orang yang sedang haid di 10 malam terakhir. I sincerely believe that every ladies, okay, yang tidak buat maksiat pada malam itu, semua akan dapat Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab keberadaan dia dalam haid itu sudah ibadah. Keberadaan dia dalam haid itu sudah beribadah. Kerana apa? Kerana haid ini, menstruation, adalah satu cycle yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan manusia cipta, itu Allah ciptakan untuk dia, betul tak? And every time Allah Subhanahu Wa Taala put that upon you, that is for a reason. Reason dia adalah untuk kasih you a very healthy cycle of menstruation, so that you could clean tempat lahir tersebut, dan dengan itu nanti ada ovulation period,
yang akan menjadikan orang perempuan subur dan boleh mengandungkan anak. And mengandungkan anak ni adalah satu kemuliaan yang diberikan kepada orang perempuan, sebab Allah apabila menciptakan makhluk, Allah ciptakan dia keluar daripada orang perempuan. Dia bukan keluar daripada orang lelaki. Jadi Allah pinjam pada orang perempuan untuk ciptakan makhluk. So, sebab tu perut tersebut, tempat odak kecil tu duduk, namanya rahim. Allah pindahkan sifat dia, nama Tuhan lah, Rahim, kepada orang perempuan, ya. So Rahim, nampak kan, Ar-Rahim kan, the most the merciful kan, Rahim. So Allah pindahkan tempat merciful itu untuk diduduki di dalam perut orang perempuan, supaya dapat diciptakan satu makhluk akan keluar ke dalam muka bumi ini. Tuhan boleh ciptakan dia je, tapi Tuhan ciptakan dia letak dalam perut orang perempuan. But how does it happen is that Allah Subhanahu Wa Taala kasih you this menstruation cycle, because menstruation cycle was supposedly to clean the blood, and because of that nanti you ada ovulation period dia. So ovulation tu akan terjadi selepas habis daripada menstruation cycle, betul tak? Habis daripada menstruation cycle, nanti woman ada satu masa ni namanya ovulating period, yang mana dia keluarkan telur dia supaya dia boleh mengandungkan anak dan sebagainya, macam itu, betul tak? So when this thing happen, bila benda ni sedang terjadi, apa yang berlaku adalah this is a time which has been put by Allah Subhanahu Wa Taala. It's not humanly made. Itu Tuhan yang letakkan you dekat tempat itu, bukan orang lain. Bila Tuhan letakkan you dekat tempat itu, bererti Tuhan membersihkan tempat itu supaya Tuhan dapat menitipkan satu makhluk untuk duduk dalam perut kita. Means what? Means that Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dalam bahasa dia, pinjam waktu daripada you untuk dia ciptakan makhluk. Dan Allah memberikan masa ini, sebab tu Allah kasih you period, dan Allah kasih you rehat. Dan apabila rehat itu terjadi, semua orang lelaki kena tahu bahawa menstruation period ni bukan period yang happy-happy. Cramps, sakit, pening, mood swing, susah. So orang lelaki jangan ingat bila time menstruation cycle ni dia macam waste lepak-lepak, tak. Pening, sakit. Ketika sakit itu, Tuhan ask every one of you to rest. Alright, to rest. Tidak payah semayang, tidak pernah payah puasa, kerana Tuhan nak you ada energy. Kenapa Tuhan nak you energy? Supaya lepas nanti habis daripada menstruation cycle ni, you nak sampai kepada this ovulation period. So when Allah letak you at that moment, when Tuhan tarikkan dia punya kewajipan beribadah, you have to think like this. Means that at the point when you see the blood at the first day of your cycle, that moment Tuhan has already taken that place to turn your menstruation cycle into a fully cycle of ibadah. Bukan Tuhan tak kasih you ibadah, Tuhan dah tukar cara you ibadah. Orang lelaki kena wuduk, kena semayang. Orang perempuan tak payah wuduk semayang. Hari pertama dia melihat darah keluar sahaja, hari itu setiap saat dia merupakan ibadah. Okay, understand this. Sebab tu kenapa ada orang pergi makan pil supaya dia menstruation cycle dia berubah. Kerana dia nak mengubahkan dia punya cycle, which is totally wrong. Allah Subhanahu Wa Taala made it for you, and hence when Allah put it upon you, Allah Subhanahu Wa Taala change the way that you ibadah. Your ibadah currently is not through semayang, is not through puasa. Your ibadah is actually to take care of yourself, because you are going to be a place where Allah Subhanahu Wa Taala titipkan makhluk dia untuk diciptakan. Betul tak? Kan? So diciptakan makhluk kan, dipinjamkan dalam perut orang perempuan. Mana boleh keluar daripada orang lelaki? Dia keluar daripada orang perempuan. Jadi ketika Allah SWT buat macam itu, Allah SWT nak prepare the place to be very very safe and very healthy. Sebab tu ada menstruation cycle, sebab tu ada ovulation period. Ovulation period itulah Tuhan membersihkan tempat tersebut supaya nanti apabila ada persenyawaan di antara lelaki dan perempuan, maka lelaki punya punya benih tu akan datang ke tempat orang perempuan, dan di situlah nanti akan tumbuh satu makhluk Allah, iaitu manusia yang Allah titipkan selama 9 bulan. Allah ciptakan, pinjam. Bila Allah pinjam tempat itu, Allah namakan tempat tu jadi Rahim. Bila Allah dah pinjamkan tempat tersebut,
kerana Allah nak bersihkan, maka adakah Tuhan menarik balik ibadah? Tak. Kenapa sedih? Jangan sedih, sebab bila kali you nampak darah itu, you dah ibadah dengan cara menstruation. Sebab tu menstruation itu ibadah. Sebab tu dalam agama kita Islam mana pernah shun perempuan menstruation. Ada agama lain, they shun, they take their wife away from the house, dia tak senggama. Orang Islam cuma diharamkan bersatu saja, tetapi tidak. Tak disuruh pisah tempat tidur, tak disuruh apa. Cuma Allah SWT tarik kembali dia punya semayang, tarik kembali puasa dia. You have to know why. Because if Allah SWT still want you to puasa, still want you to semayang, still want you to baca Quran, you know what happened to you? You be very, very, first kali restless, second painful. And guys must know that I tell you this, because when I talk about this, banyak orang lelaki tak ingat dan tak tahu pasal benda ni. Guys, you try to imagine, korang setiap waktu korang punya alat tu keluar air, kemudian korang kena pakai pampers. Okay, ini saya cakap terus terang, jadi orang lelaki tahu. Tempat tu basah, tempat itu tak selesa. So nak tak semayang dengan keadaan macam gitu? Tak nak kan? Tak selesa kan? Rasa kotor kan? Maka kerana rasa kotor itulah Tuhan tarik kembali semayang, supaya boleh fokus kepada pembersihan diri, jaga the cramp, jaga dia sakit, jaga tidak selesa tempat tersebut. Tuhan tak kasih, tak payah semayang. Tapi Ustaz, kita rasa left out. If you think you will be left out, means that you are totally forgetting the real intention in menstruation. Menstruation itu adalah ciptaan Tuhan, supaya Tuhan membersihkan tempat yang Tuhan akan titipkan nanti seorang makhluk dia. Memang kalau belum kahwin tak rasa, tetapi cuba tanya dekat orang-orang yang dah rasa kahwin, yang dah kahwin, betul tak? What you do is that you ada this app dekat handphone, nanti you tengok you punya menstruation cycle. Lepas tu orang perempuan tengok bila dia punya ovulating punya cycle. Orang lelaki dia tak baca benda ni, sebab dia pada dia macam bila-bila saja. Tak. Sebab tu tengok orang perempuan, nanti dia ada dia ovulating cycle, bila dia betul-betul ovulating, bila dia tengah boleh bersama dengan suami dia, bukan setakat untuk bersuka-suka, tetapi untuk betul-betul dapat anak. Seriously, you pergi tengok orang lelaki yang live dengan saya hari ni, you pergi take a look dekat app, orang perempuan punya app. Diorang ada app untuk read diorang punya period, diorang punya cycle and everything. Tapi kita lelaki, kita tak. Sebab tu kita tak faham. Okay, tu kalau dia choice memang tak nak period, memang tak selesa, memang sakit. So macam orang lelaki, dia tak boleh tahan dia punya tempat kemaluan tu, dia paksa pakai pampers, kemudian air keluar daripada tempat itu. That is not kering, it's basah, is tak sedap, is tak selesa, pula kena sakit perut, pula ada sebagian orang nanti bila kena period sakit kepala. Lepas tu orang kena hormonal change, kadang-kadang dia punya muka breakout dan sebagainya. Macam-macam happen. When that happen, you know who cipta that? Interestingly, the one who take that is actually Allah. Allah yang makes you like that. So when Allah SWT tahu, kalau aku kasih diorang menstruation cycle, diorang mesti sakit. Sebab the cycle is super painful. Sakit sangat. But when Allah kasih see that, Him being the most merciful, apa yang dia buat? Maka dia tarik kembali kewajipan semayang dan puasa, yang fizikal ibadah. Dia suruh you fokus. Jaga diri you lah. Jaga kehidupan you. Jaga you punya kebersihan. Tak payah semayang, tak apa. Tak payah semayang. Okay? Tak payah puasa. Aku tak kasih korang puasa. Jangan puasa. Jaga diri. Jangan puasa. Jangan semayang. Jaga diri. Bersihkan diri. Fokus untuk bersihkan diri. Fokus untuk fikir macam mana. Kemudian, apa jadi adalah Tuhan akan menukarkan diri you untuk beribadah melalui menstruation. Sebab tu, jangan takut. You don't feel left out. Okay? Apa yang boleh dibuat pada malam tu? Zikir. Okay? Buat benda-benda yang lain. Sebab tu saya cakap, kalau tidak orang perempuan yang sedang period, yang sedang menstruation, kalau dia tidak buat sebarang permasalahan, okay, dia tak buat sebarang maksiat, automatic dia mesti dapat Lailatul Qadar. Okay, this is an explanation that I got from my teachers years back. That's why I truly don't understand why people don't get this, why people think that Allah SWT tarik nikmat. Okay, no, never.
once you dah habis tempat tu, it's actually Allah Subhanahu Wa Taala wants you, bukan wants you, Allah Subhanahu Wa Taala want to lend you lend a space in you, okay, to pinjamkan tempat untuk dia cipta makhluk. Right? So dia nak ciptakan makhluk, macam mana aku nak ciptakan makhluk? Aku pinjamkan di dalam perut seorang wanita mulia, yang akan bersusah payah selama 9 bulan. Dan Tuhan memang sengaja pilih orang perempuan, sebab orang lelaki memang confirm 100% sure kita tak boleh bawa. Memang tak boleh bawa. That's why orang perempuan dia mature lebih lelaki, sebab dia ada this menstruation period yang menjadikan dia lebih kebal, lebih emotionally pun dia kuat dan sebagainya. Alright, so itulah perbahasan pada malam ini. So rasa sakit pun jangan kisah. You rasa sakit, sabar. Always tahu bahawa Tuhan tengah membersihkan diri aku ni. Tuhan akan menjadikan saya di beribadah at every second of your life. From the moment that you see that darah, is actually you are in the midst of ibadah besar. Kerana Tuhan yang mengizinkan benda itu terjadi kepada diri you. Bukan Allah cipta, bukan manusia cipta. Ini adalah creation of Allah Subhanahu Wa Taala. So, glad tidings to all ladies that you guys have been selected by Allah Subhanahu Wa Taala to be a reason of a reproduction of human. It's not us, it's not manusia, bukan lelaki. Bukan lelaki, dan Allah tak izinkan lelaki untuk menjadi penyebab dia, tetapi Allah pinjam pada orang perempuan untuk jadi penyebab reproduction, because Allah knows that you can take it. You can take it, not the guys. Bukan orang lelaki, hanya orang perempuan saja yang boleh. Dan pelik dia dengan orang perempuan ni, dia dah lahirkan anak. Selang berapa minggu lepas lahirkan anak, kita tengok dia nak lahirkan anak tu macam nak mati. Dia punya jerit, dia punya sapak, dia punya sakit. Minggu depan dia boleh cakap dengan kita apa? You know what? I miss pregnancy. Kepala otak aku ni tak boleh masuk dalam akal. Dia boleh cakap macam gitu. Itu kehebatan orang perempuan. Pelik benar, betul tak? Dah sakit pun kau boleh cakap I miss pregnancy. So this is truly how Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan orang perempuan. Itulah. Alright. Okay. Gitulah dia. Okay. So, jangan sedih lah Jangan sedih. Sedih, gembira. Tuhan ciptakan benda mesti ada sebab. Dan kalau orang lelaki kan tak ada head, jadi dia semayang dia tak tahu Allah accept ke tak. Betul tak? Tapi orang perempuan kan ada head. Jadi ketika 10 malam terakhir dia ada head, confirm Allah terima. Tak payah fikir Allah terima ke tak. Confirm Allah terima. Ibadah dia melalui pembersihannya. Ya Allah, ya Tuhanku, saya sedang haid 10 malam terakhir. Saya terima ni sebagai salah satu daripada ciptaanmu. Maka okay. Sebab tu honest truth, bila tak rasa movement dalam perut bayi tu, afterbirth tu yang you miss. Kan pelik, betul tak? Pelik tak orang lelaki? Pelik kan? Ada budak dalam perut sakit, nak keluarkan budak tu dalam perut sakit, pening, sakit kaki, sakit lutut, sakit badan, sakit pinggang, semua sakit. Keluar je budak tu, tiba-tiba cakap, rasa macam miss pregnancy. Kau pelik ke apa benda lah penciptaan Allah SWT ni, perempuan ni. Memang kau pelik. Tapi bila fikir balik, kalau Allah kasih aku, kalau Allah suruh orang lelaki mengandung, budak tu tak hidup. Tak, dia tendang aja perut kita, kita tumbuk dia. Dia tendang saja perut kita, kita tumbuk saja. Okay. So itulah explanation dia malam ni. Alright. Thank you. So don't despair. All these are creation of Allah Subhanahu Wa Taala, and you are created with that. Alright. So jangan sedih lah. I had miscarriage 2 times. My doctor said nothing's wrong with me. Kenapa Allah pinjamkan sekejap? So this is part and parcel of the synopsis yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan untuk you. Okay? So kalau you nak, nanti Allah akan hidupkan mereka kembali dekat syurga Allah. Okay?
dekat syurga Allah itu nanti, you akan rasa kegembiraan yang teramat sangat daripada ke apa nama dia, daripada cabaran sekarang. So sekarang kan nanti sedih kan, nanti dekat sana gembira. So Allah bukan apa, Allah cuma delaykan kegembiraan dia. Setiap kali ada kesukaran, nanti Allah delaykan kegembiraan dia. So if you are susah sekarang, you rasa sedih sekarang kan, be sure dekat akhirat nanti ada 2 budak kecil datang lari, pimpin tangan you masuk syurga Allah SWT. Cakap, siapa ni Allah? Dia kata, inilah anak yang kau rindu, inilah anak yang tinggalkan kau, inilah anak yang membuat kau sedih dalam hidup tu, yang kau sabar, yang kau syukur pada aku kerana kau sabar. Jadi sekarang ni aku kurniakan kau, okay, balik kembali apa yang telah kau sedihkan, dan aku balas kesedihan kau dengan kesabaran kau dekat akhirat kelak. So nanti you akan masuk syurga, pegang tangan budak-budak kecil ni, masuk dekat dalam, dan diorang akan khidmat dekat you dekat akhirat kelak. Be happy, it will happen. This is not me saying, this ada hadis. Okay, saya gembira insyaAllah. I want to build a mini family, but I'm scared that I'm not capable to be a mother and also rezeki. Tak apa, insyaAllah pelan-pelan. Pelan-pelan, don't kelam kabut. Mesti Allah kasih kekuatan di saat dan di waktu yang ditetapkan, insyaAllah. And jangan risau pasal rezeki. Saya berpengalaman is that semua orang saya nampak ada rezeki je, anak ni buka rezeki. Betul-betul, saya kami kawan-kawan macam itu. Bujang-bujang bawa motor, kahwin saja tambah motor besar. Sekarang anak 3-4, gaji sama tapi ada kereta. Mana datang duit tu? Bukan datang duit, itu Allah SWT punya. Nahnu narzukukum wa la taqtulu awladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukukum wa iyyakum. Jangan bunuh anak-anak kau kerana takut miskin. Aku kasih kau makan. Aku kasih kau makan. Alright? Kalau Google within a month, yes, semua yang Allah titipkan, kecil macam mana pun hilang, semua akan dijumpakan kita dekat syurga kelak, insyaAllah. Is it true that once a woman give birth, all her sin will be forgiven? Saya pernah baca tapi tak sure sama ada di hadis ke tidak. Tapi saya tak sure. Tapi dek, kalau you apa nama dia, kalau you tengok macam mana orang perempuan lahirkan, kalau Allah tak ampunkan dosa dia tu kejam. Kalau you dapat tengok macam mana orang perempuan melahirkan, kalau Allah tak ampunkan dosa dia tu kira kejam lah. Memang kejam. Memang dek, tak fikir dek macam mana boleh keluar kepala budak macam gitu kan. Sebab sorry kalau eksplisit tapi ni ilmu kan. Sebab betul, budak tu kan duduk dekat dalam perut kan. So dia dalam perut sini kan. So ketika dia budak tu nak keluar kan, so dia kena lalu pelvic. Okay, dia kena lalu pelvic. Kau tahu tak dekat bawah ni ada pelvic, kita punya tulang tu kan. So dia turun dekat situ tu. Kau tahu tak, pelvic tu bukan besar kan, dia yang kecil. Sebab tu dia ada contraction kan. Lepas tu nanti dia terbuka, lepas tu budak tu akan pusing kan. So dia ikut kita pelvic punya cerita. So dia pusing. So try to imagine kau ada benda besar dekat dalam perut. Kau ada sakit perut saja, nak buang air yang kecil macam gitu ya. Nak buang air najis kecil macam gitu je sakit perut kan. Kau rasa benda tu besar, lepas tu turun dekat perut kau tau. Macam gini pusing, lepas tu keluar dekat tempat tu. Kat tempat kemaluan tu, tak maaf, dia keluar daripada tempat situ. So kau bayangkan benda besar macam ni keluar daripada perut kau turun kat bawah. Apalagi yang C-sec, tu tak kena potong atas, lepas tu tarik. Waktu kau fikir balik, kalau lah Tuhan tak ampunkan dia saat itu, kejam lah Tuhan ni. Ya Allah, nak keluarkan makhluk Allah dalam muka bumi ni macam gitu punya susah. So memang susah. So saya bila tengok dia, bila belajar seperti ni kan, nampak dia. Sebab kan baby kan nanti dia gerak kan, lepas tu nanti dia pusing gini kan, lepas tu dia turun kat bawah, lepas tu dia turn.
So dia turn kan, dia masuk kepala dekat pelvic, dia pusing, lepas tu dia keluar macam gitu kan. Kau tu bayangkan benda tu keluar besar macam gini lah. Okay, 3 kilo kan, benda tu besar macam itu keluar daripada situ. Kalau saat tu Allah tak ampunkan dosa dia, tak tahu boleh mati lagi. So salam semua. Good question. Salam Ustaz, mazhab Syafi'i wuduk suami isteri kalau tersentuh batal wuduk, tapi Rasulullah dengan isteri tak batal. Okey, kena ingat satu benda untuk membahaskan tentang isu batal ataupun tidak batal ni kan, dia bukan setakat melihat kepada hadis tersebut, kerana ada sebahagian ulama dia tidak membatalkan sentuhan antara suami dan isteri. Tetapi you kena tahu satu benda, bahawa syarak pertama kita bukan datang daripada hadis tetapi daripada Al-Quran. Okay, tapi Rasulullah buat. So dekat sinilah perbincangan dia. Adakah Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh kemudian wuduk balik? Pernah dalam keadaan yang berbeza. Di sinilah mazhab Syafi'i mengambil tafsir ayat aula mastumun nisa. Okay, ayat yang sama tetapi disyarahkan menurut ulama mazhab yang berbeza. Sebagai ulama kata la mastum tu maksudnya sexual activity. Ada sebahagian kata sentuhan. Maka ulama mazhab Syafi'i menterjemahkan perkataan aula mastumun nisa maksudnya sentuh lelaki perempuan termasuk dengan suami dan isteri. Maka di situlah mereka mendapat explanation, dan saya rasa salah untuk kita. Tapi Nabi SAW sentuh isteri dia. You have to understand that is not one particular hadith. So that is not how mazhab came about. So mazhab came about with macam thousands of contradicting issues, dan diorang bahaskan. Dan Imam Syafi'i bukan mengharamkan sentuhan perempuan melalui that hadith. Kena tahu satu benda tau, ini adalah extradition of hadith. Imam Syafi'i discuss ayat surah An-Nisa tu, aula mastumun nisa, dia bukan hadis. And in consideration of how he extract that ayat, bukan setakat satu hadis, dia tengok macam 7,000-8,000 hadis. And of course, if you still want to not follow, it is your ultimate choice. It is your ultimate choice. Dia bukan macam kita kena follow kenapa. And saya punya jawapan adalah jangan persoalkan imam-imam kita. Dia orang kita langit dengan bumi. Okay, so ini semua pendapat ulama, bukan pendapat manusia. Dan kita in no explanation tempat untuk cakap tapi dia tak. Kita baru tahu satu hadis tu, Nabi SAW pegang kaki Siti Aisyah, kita lawan pula mazhab Syafi'i. Okay, tu hadis satu je kan, hadis Siti Aisyah je kan. So satu hadis je, lepas tu kita nak lawan dia punya school of thought. So jangan. Alright, so sebab dia ada school of thought, dia keluar in extraditing different ayat and different and thousands of hadis. Okay, so gitulah pendapat. Kalau nak ikut pendapat lain, dipersilakan, tak ada masalah. If one went through abortion, what happens then in akhirah? Saya kurang pasti, saya belum baca pasal benda ni, tapi kena tahu bahawa abortion sengaja hukumnya tidak digalakkan dalam agama, kecuali ada certain reason yang diizinkan, seperti macam-macam lah, sakitan dan sebagainya lah. Tapi kalau misalnya kata sengaja abort dan sebagainya, satu pendapat kita ada yang kata sampai mengharamkan. Tapi what happened to babies yang kena abort, tak tahu. Let me check lah, nanti saya get back. Saya tak tahu jawapan dia. Sekejap lagi habis saya tak extend satu kali je. Do we have to qada prayers when we miss our prayers? Yes. Ustaz, payung emas ni betul ke tidak? Tak betul. Saya nak dirikan rumah tangga tapi banyak tabiat buruk pada diri saya. Bagus. Good. Address tabiat buruk, kemudian bergerak kepada perkahwinan. Okay, sebab orang lelaki ni dia always macam cita-cita nanti tak buat. So jangan cita-cita tak buat lah. Buat dulu lepas tu baru kahwinan. Nanti kesian pada pasangan kita.
Any tips to teach our heart to redha if we have been TTC? TTC tu apa? Tulis kat bawah sini. TTC. Banyaknya soalan. Oh, trying to conceive. Okay. Oh, okay. Good. Alhamdulillah. Means that Allah Subhanahu Wa Ta'ala wants to put you in a different situation, in a different synopsis in life. Okay. So, kebahagiaan kita tu kita decide sama ada kita nak bahagia ataupun kita nak derita. Okay. So, saya ada kawan saya ni tak ada anak dah berapa tahun kahwin. Kita kan, kawan-kawan yang ada anak ni kita geram. Tahu tak kenapa? Sebab dia tahun-tahun dia orang pergi travel jauh-jauh. Travel. Kita cakap, ya Allah, bestnya travel, ada anak gitu. Tak ada anak, pergi travel lagi sana, luar negeri. Dia dah kahwin 10 tahun. Pergi travel all over the world. Kita macam boring. Sekali tu berbual dengan dia, jumpa, best kau dapat pergi travel semua, dapat tengok dunia, dapat tengok apa semua gitu. Sekali dia cakap dengan saya apa tau. Cakap, best kau kau ada anak. Kau terus macam aduh, kira macam everyone Allah put in different situation lah. So dia pun tengok kita macam gitu kan. Okay, so dia tengok kita macam itu. Jadi kita pun macam mana kan, kita always tengok benda yang kita tak ada je, tapi kita lupa nak fokus pada benda yang kita ada. So you ada pasangan, you belum ada tu, you pula ada responsibility yang lain. You boleh buat macam kawan saya tu, tiap-tiap tahun travel, naik gunung, turun gunung. Kita tengok best-best je. Orang ada best yang kau pergi travel, tak ada anak. Dia cakap dengan saya satu line je, best yang kau ada anak. So ya everyone nasib tengok benda dia tak ada je. Mana nak bahagia, tengok benda ada lah. Bagaimana nak lembutkan hati suami yang keras untuk solat? Pelan-pelan nasihat dia dengan hormat dan kasih sayang. Orang lelaki nampak je kuat. Saya ada 2 more minutes. Dalam rumah ni ada gambar kahwin yang digantung. Tak, boleh kau, boleh, tak ada masalah. Qada saja mana yang sesuai. Grumpy socialist, okay. Pelan-pelan. Allah punya pintu taubat tu lagi besar daripada pintu rumah saya. Lagi besar daripada pintu orang lain. Kita boleh accept orang buat salah, Allah 10 kali accept. Buat je, Allah SWT suka, dia sayang. You ada niat macam ni je, Allah dah sayang. Apa lagi kalau you buat. Okay, 11 tahun tak ada anak. Mudah-mudahan Allah kurniakan rezeki. Ingat satu benda, setiap ini merupakan sinopsis yang Allah tentukan. Kita main peranan saja. Alright, Allah SWT akan kalau Allah nak izinkan. Tapi kalau Allah SWT tak izinkan, mesti Allah nak letak kita kepada peranan yang berbeza. Every one of us play our own part in this life. Play kita punya part dengan baik. Lakukan role yang terbaik yang telah Allah kurniakan kepada diri kita. InsyaAllah kita akan remunerated dengan kesungguhan dan dengan dengan kelancaran tugas kita melaksanakan tanggungjawab dan juga peranan yang Allah berikan. Okay. So 30 more seconds. IVF dan IIU ada fatwa daripada MUIS mengizinkan dalam waktu-waktu yang tertentu, insyaAllah. Alright. So kalau tak boleh memang diizinkan. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Selamat jumpa Lailatul Qadar. Kalau jumpa, doakan saya, doakan semua orang. Saya akan buat satu video tentang Hari Raya nanti, insyaAllah. Okay. Terima kasih. Qulu qawli hadza, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.